Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok hari ni chapter 1, Introduction to Managerial Accounting. Okay, Introduction to Managerial Accounting. Kita ada 4 subtopik yang akan dibincangkan dalam chapter 1. Subtopik yang pertama adalah Field of Accounting. Perbezaan di antara Financial Accounting. Financial Accounting ni kita dah baca dalam semester 1 dengan Managerial Accounting. Managerial Accounting ni adalah topik untuk semester 2. Okey, kita tengok perbezaan yang pertama. Dari segi type of report. Kalau semester 1 dulu, at the end of semester, semua pelajar sepatutnya boleh menyediakan financial statement. Kita ada 4 financial statement. Antaranya statement of profit or loss, statement of financial position, statement of cash flow. Okey, financial statement ni contoh dia statement of financial position. Dalam statement of financial position ni ada asset, ada liability dan ownership equity. Ini a part of sahaja. Okey, kita tengok internal report pula. Dalam managerial accounting, report yang macam mana yang akan disediakan? So, contoh dia adalah statement of cost of good manufactured. Ini kita akan belajar dalam semester 2. Kemudian kita ada budget report, laporan-laporan belanjawan. Kemudian kita ada production cost report. Ini antaranya lah yang kita akan belajar dalam semester 2. Okey. Contoh-contoh dia, kalau yang disertakan sini contoh laporan dalam semester 2, ini salah satu je lah. Sales budget dan juga production budget. Okey, kemudian kita tengok perbezaan FA dan FA yang kedua, iaitu perbezaan dia kalau kita tengok dekat sini, type of information. Kalau financial accounting, kita tengok dalam statement yang kita dah sediakan semester 1 dulu, dalam ni cuma ada maklumat-maklumat berkaitan dengan financial sahaja. So dalam ni ada RM sahaja. Kita ada total expense, total sales, total asset, total liability, semua dalam RM, dalam financial. Manakala dalam managerial accounting ni, maklumat-maklumat yang terdapat di dalam laporan yang disediakan tidak semestinya maklumat berkaitan dengan RM. Kita ada expected unit sales, maksudnya jualan, anggaran unit jualan. Dia bukan maklumat RM. Kemudian kita ada maklumat jam buruh bekerja, kita ada maklumat anggaran unit keluaran. Itu semua adalah maklumat-maklumat bukan RM. Perbezaan yang ketiga, type of users. Kalau semester 1 dulu, kita menyediakan financial statement ni, financial statement untuk external users. External user ni siapa? So antara dia investor, creditor, mungkin kita punya customer, kita punya supplier, itu semua adalah pengguna-pengguna luaran. Pengguna luaran dia nak tahu kedudukan keuangan company kita untuk dia nak berurusan dengan kita lah, sama ada dia nak membuat pelaburan, menambah pelaburan ataupun membuat keputusan untuk melabur dalam perniagaan kita. Kalau laporan yang disediakan di bahagian managerial accounting pula, laporan dia untuk siapa? Untuk manager, untuk individu di dalam company ni sahaja. Manager, mungkin juga pekerja-pekerja pun memerlukan maklumat dalam laporan ni untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Kita tengok perbezaan yang keempat. Dari segi tujuan penyediaan laporan. Tujuan penyediaan laporan, kalau FA, kita nak sediakan financial statement ni untuk apa? Untuk kita melaporkan keuntungan dan juga kedudukan keuangan perniagaan. Kita nak laporkan berapakah untung atau rugi, dan kita nak laporkan bagaimanakah kedudukan keuangan kita pada sekian-sekian tarikh. Tapi kalau managerial accounting ni, dia nak gunakan maklumat-maklumat dalam ni untuk apa? Untuk planning, controlling and making decision. So siapa yang akan menggunakan? Manager, employee, dia akan menggunakan, dia akan passing maklumat tersebut daripada satu department ke satu department untuk digunakan dalam kalangan individu dalam perniagaan tersebut sahaja. Okey, dan kita tengok perbezaan yang terakhir dari segi rules and regulation. Kalau financial accounting yang kita dah tengok dalam semester 1, bila kita membuat financial statement ni ada standard format dia yang mesti mematuhi GAAP. Ingat lagi GAAP? General Accounting Accepted Principle. Manakala kalau managerial accounting ni, dia tidak perlu comply dengan mana-mana regulations. Dia ikut dia lah. Kalau dia nak buat pun tak apa, dia tak buat pun tak apa, mengikut kehendak pihak pengurusan. Okey, ini antara perbezaan di antara FA dan juga MA. Selain daripada perbezaan-perbezaan ni, ada lagi perbezaan-perbezaan lain yang you all perlu tahu yang ada dalam
modul yang disertakan seperti frequencies of report. Kalau financial accounting dia mesti kena buat secara berkala, compulsory, dia mesti kena buat secara berkala. Tapi managerial accounting ni dia boleh buat mengikut kehendak pihak pengurusan. Kalau pihak pengurusan perlukan laporan setiap hari, so dia akan buat daily report. Kalau perlukan setiap bulan, dia akan buat monthly report dan sebagainya. Okey, lagi perbezaan dari segi focus of report, form of report. Itu perbezaan-perbezaan lain antara financial accounting dan managerial accounting yang you all boleh baca. Okey, daripada karakteristik of each field of accounting ni, kita boleh bentukkan definisi. So, ini antara definisi yang boleh dibentuk daripada maklumat-maklumat atas ni lah. Financial accounting is a field of accounting that provide financial information. Dia nak provide apa? Dia nak provide maklumat berkaitan dengan RM sahaja in financial statement, dalam financial statement ni that comply with GAAP for external user. Dia nak sampaikan kepada external user. Okey, kita tengok definisi MA pula. Definition of managerial accounting. The field of accounting, ini adalah satu bidang perakaunan that provide, yang akan menyediakan, dia akan sediakan apa? Financial and non-financial information. Kepada siapa? Kepada internal users. To assist them in planning, controlling and decision making. So, kamu boleh buat satu ayat yang merangkumi karakteristik of managerial accounting ni. Tapi internal users dengan planning and controlling ni mesti kena ada. Okey, kemudian kita tengok 1.2. Ini 1.1 kan. Kemudian kita tengok 1.2. 1.2 kita cerita tentang function of information. Kalau kamu ingat balik, kita dah letak tadi statement of financial position dan juga laporan-laporan internal yang disediakan dalam MA. Kedua-dua laporan tersebut di dalamnya mengandungi pelbagai accounting informasi. So, apakah function, apakah fungsi setiap maklumat dalam laporan tersebut? Sama ada maklumat yang berbentuk kewangan ataupun maklumat bukan kewangan. Maklumat tersebut digunakan untuk tujuan planning, controlling and decision making. Setiap kali kita bercerita tentang planning, dua perkara yang perlu kamu ingat. Planning adalah satu proses penetapan matlamat. Kita akan set objektif dan kita akan set cara kita mencapai matlamat tersebut. Okey, contoh dia dalam ni tadi, kita dah letak matlamat kita. Kita nak capai sasaran jualan RM150,000 pada bulan Januari. Untuk tujuan tersebut, kita telah meletakkan objektif kita. Kita mesti menjual sebanyak 15,000 unit produk pada bulan Januari. Untuk menjual 15,000 unit produk, kita perlu keluarkan 15,900 unit produk pada bulan Januari. Ini contoh penetapan matlamat dan cara untuk mencapai matlamat. Cara nak pastikan kita dapat capai RM150 sebulan ialah dengan cara mengeluarkan 15,900 unit produk. Okey, itu planning. Controlling, bila bercerita tentang controlling, pun ada dua perkara yang kamu kena faham. Kita akan membuat perbandingan di antara standard dan juga actual cost, ataupun membuat perbandingan antara tahun semasa dengan tahun lepas. Kemudian kita akan evaluate performance. Bila kita membuat perbandingan, maka kita akan nampak performance kita sama ada bagus ke tidak bagus ke. So, contoh dia dekat sini, kita dah letak kita mesti menjual sebanyak 15,000 unit pada bulan Januari. Okey, selepas habisnya bulan Januari, kita akan tengok berapakah jualan yang berjaya kita jual. Kalaulah kita berjaya jual 16,000 unit, maksudnya performance kita baguslah. Kalau kita berjaya jual 14,000 unit, maksudnya evaluate performance kita tak baguslah. So, itu dari segi controlling. Okey, dan yang ketiga, fungsi maklumat-maklumat dalam laporan tersebut adalah untuk membuat keputusan. So, bila kita membuat keputusan, kita akan senaraikan alternatif-alternatif yang ada. Kemudian kita akan membuat pilihan yang paling tepat. Okey, selain daripada tiga fungsi maklumat perakaunan ini, kita juga akan menggunakan maklumat dalam internal report yang disediakan untuk tujuan determine the cost. Kemudian penetapan harga produk pun kita akan gunakan maklumat yang terdapat di dalam laporan yang disediakan. Ini 1.2. Next, kita tengok 1.3.
Okey, masih lagi berkaitan dengan information. Information ni bila sebut saja accounting information, kamu kena bayangkan maklumat-maklumat yang ada dalam statement-statement yang kita sediakan, termasuklah financial statement dan juga laporan-laporan jualan dan sebagainya, bajet dan sebagainya. Okey, karakteristik of info ni, maklumat-maklumat yang boleh digunakan mestilah maklumat-maklumat yang memenuhi karakteristik of information. Antara dia, yang pertama dia adalah accuracy, maksudnya ketepatan. Maklumat yang kita perlukan tu mesti betul, mesti tepat, baru dia boleh digunakan. Selain daripada tu, mesti kita dapat maklumat tersebut pada ketika kita perlukan maklumat. Contoh dia, kalaulah kita nak membuat pembelian bahan mentah dan kita perlukan maklumat berkaitan dengan harga bahan mentah semasa. Kalaulah maklumat tersebut minggu depan baru kita dapat, bulan depan baru kita dapat, so maklumat tersebut dah tidak diperlukan lagi. Dia mesti kita dapat pada ketika kita memerlukan maklumat tersebut. Understandability, mesti boleh difahami. Contoh dia, penyediaan statement of cost of good manufactured. Bila kita sediakan statement tersebut, kita akan sediakan kepada siapa? Kepada mungkin manager, production manager. Bila kita bagi saja report tersebut kepada manager, adakah dia memahami laporan tersebut? Kalau kita menggunakan short form seperti COGM, so mungkin dia tak faham. So maklumat yang menggunakan short form antara contoh yang tidak boleh difahami. Okey, kemudian kita tengok relevant. Apa yang dimaksudkan dengan relevant ni? Dia boleh dia signifikan ataupun boleh mempengaruhi keputusan. Kalaulah kita perniagaan membuat tayar kenderaan, so kita perlukan maklumat berkaitan dengan harga getah. Tapi tak semua maklumat berkaitan harga getah tu kita perlukan. Mungkin kita ada grade-grade getah tertentu yang kita akan gunakan. So maklumat berkaitan dengan harga getah grade lain tidak relevan dengan kita sebab kita memang tak guna pun maklumat tersebut. So cost effective, masih lagi berkaitan dengan harga getah tadi. Kalaulah kita perlukan maklumat berkaitan dengan harga getah semasa, so kita pergi buat kajian daripada satu estate ke satu estate untuk dapatkan maklumat. Dan at last kita dapat harga getah. Compare dengan kita terus search saja daripada Mardi contohnya untuk dapatkan harga getah. Dan kalau kos yang dilibatkan untuk mendapatkan maklumat tersebut tinggi berbanding dengan benefit yang kita dapat, so kos yang tidak efektif, dia tidak memenuhi karakteristik of information. Okey, flexibility maksudnya maklumat yang kita dapat tu mestilah kita boleh adaptasi antara satu decision dengan decision yang lain. Kemudian kita tengok consistency pun, dia konsisten antara satu tahun dengan satu tahun. Dan yang terakhir, comparable. Kita boleh bandingkan antara satu entiti dengan entiti yang lain dalam industri yang sama, ataupun kita boleh bandingkan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Okey, ini cerita tentang karakteristik of information. Okey, kemudian kita tengok 1.4, subtopik yang terakhir dalam chapter 1. Subtopik yang terakhir adalah rules ataupun function of managerial accountant. Okey, bila sebut tentang accountant ni adalah individu yang akan menyediakan internal report kepada internal users. So, apakah fungsi accountant ini? Apa kerja-kerja dia? Apa yang dia akan buat? Cikgu letakkan dekat sini untuk tujuan bagi memudahkan pelajar mengingat sebenarnya. Okey, tujuan utama dia ada 3 lah. Okay, to assist manager in planning, to assist manager in controlling, to assist manager in making decision. Okay, dia ada 3 fungsi dia. So, dia punya penerangan dia sama je lah. To assist manager to set up objective and how to achieve the objective. Contohnya lah. Kemudian assist manager to compare standard cost and actual cost. To assist manager to evaluate performance of the company. To assist manager to analyze the alternative and make the best choice. Okay, ni point dia boleh guna point yang sama, cuma kamu tambah assist manager dekat depan ni sahaja. Okay, that's all untuk chapter 1. So, hopefully you all boleh jawab summative test dan mendapat high score. Okay, that's all. Thank you.